Definisi rojak. Apa maksud rojak ni? Asyik baik Ustaz eja R-A-J-A. Kalau R-O lain kami faham tu Ustaz, betul. Definisi rojak, para ulama telah mendefinisikan ta'rif rojak itu kepada beberapa ta'rifan. Maknanya definisi ni banyak. Namun secara kesimpulannya, Syekh Ahmad Zarruq. Siapa Syekh Ahmad Zarruq ni? Ini satu scholars dalam bidang kesufian, Sufism. Syekh Ahmad Zarruq bagi pihak dirinya sahaja telah mensyarahkan menghuraikan kitab Al-Hikam. Al-Hikam macam duduk di rak kita tu, yang ditulis oleh Menteri Agama tu, sampai 3 jilid tebal. 1 jilid tebal macam ni. Kita di surah Madaniyah dah habis, dah masuk jilid kedua dah. Jilid kedua pun tebal macam ni, jilid 3 pun macam ni. Makna tebal begini. Tebal begini ni kita panggil sekali syarah, sekali hurai. Syekh Ahmad Zarruq bagi pihak dirinya sahaja telah mensyarahkan, menghuraikan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah sebanyak 17 kali. 17 kali. Boleh bayang ibu bapa sekalian ya, bagaimana orangnya, bagaimana ilham Rabbani Allah buka pada jiwa dan batinnya sehingga 17 kali disyarah kitab Hikam. Saya ni tak usah kata orang lain lah, saya ni kalau beri mic dah suruh bercakap, saya rasa 2 jam berhentilah, tak tahu dah nak bercakap apa, tak ada ilmu, tak tahu. Bayangkan 17 kali syarah. Sebahagian syarahannya itu dicuri orang. Makna orang dulu plagiat dah, copy paste dah, curi, dijadikan milik mereka. Sebahagian daripada 17 kali syarahan Hikam itu menunjukkan pada kita zaman dulu orang tengok ilmu ni bernilai sehingga dicuri, diambil, dijadikan hak milik. Tetapi zaman sekarang lain. Kalau kita bawa buku contoh ya, letak di masjid banyak, letak di luar tu, 2 tahun di situ buku tu tak ada orang nak ambil, curi, tengok tak ada. Tapi kalau piti tabung sebesar itu pun ditarik orang dengan bulldozer, ditarik dengan sekian. Menunjukkan nilai itu sudah berubah pada pandangan manusia. Saya ada kawan seorang, ayahnya bekerja di Balai Seni Lukis Negara. Maka ni cerita waktu saya bujang dululah. Lalu saya selalu makan di rumahnya. Satu hari dia ajak saya pergi tempat kerja ayahnya, saya pun masuklah. Sementara dia bincang dengan orang tuanya, saya tengok gambar-gambar lukisan tu dalam Balai Seni Lukis tu. Ada satu lukisan tu harganya 16,000. Waktu tu mahal lah 16,000 ya. Sekarang ni pun mahal juga. Kalau orang susah macam saya ni, banyaklah 16,000 tu. Tengok Allah, 16,000 terperanjat saya. Saya fikir takkanlah lukisan begini sampai 16,000 harganya. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nilai. Yang saya tengok lukisan 16,000 tu pada saya lah macam cat terbalik je, kemudian jadilah warna sekian. Ingat begitu je. Rupanya tidak tuan. Orang tahu nilai. Dia tengok lukisan 16,000 tu, dia tengok, dia menangis. Menangis. Kita kata, kenapa pula menangis ni tuan? Dia kata pada gambar ini ada kesengsaraan, ada kesusahan. Bayang orang ada nilai. Tetapi kita tak tahu ni. Begitulah Syekh Ahmad Zarruq 17 kali syarahkan Hikam dicuri orang sebahagiannya. Apa kata Ahmad Zarruq kita? Mana layaklah beliau memberi definisi tentangnya rajak, kerana beliau ni memang alim besar dalam bidang sufi. Kita dengar apa kata Ahmad Zarruq tu. Katanya bahawa definisi rajak itu adalah kepercayaan atas kurniaan Allah yang dibuktikan dengan amal.
Rajak ni nak terjemah mudah harap. Harap kepada Tuhan. Ya Allah, aku harap masuklah syurga. Walaupun aku ni semayang subuh, usalli fardus subhi gajahi lillahi ta'ala. Makna rajak tu. Rajak maksudnya harap. Harap ya. Tetapi Ahmad Zarruq kata kepercayaan tu, kamu yakin atas kurniaan Allah yang dibuktikan dengan amal. Sebaliknya, jika tidak diiringi dengan amalan, maka itulah orang-orang terpedaya dengan maksud rajak. Dia belajar tasawuf di surah An-Nur USJ 4 ni. Hari ni tajuknya rajak, taruh harapan pada Tuhan dan yakin Tuhan akan terima kita. Cuma dia tak bukti dengan amalan. Nak masuk syurga beramal tidak. Ini orang terpedaya dengan maksud rajak. Rajak dia ada syarat. Harap memang kena harap pada Allah, tapi syarat kena laksanakan. Apa dia? Taat apa yang Tuhan suruh, tinggallah apa yang Tuhan larang sekadar kita mampu, dan melazimi istighfar. Bila orang selalu istighfar, kata Imam Ghazali rahimahullah alaih, dia sedang mengakui dia banyak salah. Kadang-kadang salah yang dia tak sedar pun dia istighfar siap-siap, ataupun dia istighfar walaupun tak buat maksiat. Mungkin kekurangan dia syukur atas nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan ni banyak. Antara nikmat Tuhan yang selalu kita nampak, mata, ilmu, anak sihat, suami pun tak garang. Walaupun kita garang, suami kurang garang, tak apa dah, molek dah. Molek lah, ya kena ada salah seorang tu. Cuma yang jarang kita sedar apa dia? Naiknya matahari pagi tadi. Ini nikmat. Dengan sebab naik matahari pagi tadi, apa kita boleh buat? Atur jadual hidup. Pagi atau anak sekolah, balik singgah sekejap depan masjid tu beli nasi berlauk, lauk telur ikan tembakul, kerana orang rumah kita mengidam sangat. Kat petang karang nak ambil sekian. Nampak tak jadual hidup kita tersusun dengan sebab nikmat Allah menaikkan matahari. Dan petang karang turun pula supaya orang puasa sunat, boleh berbuka dia. Ni nikmat jarang kita sedar. Maknanya orang-orang tasawuf ni wajarlah mereka banyak istighfar. Kenapa? Banyak lagi yang kami tak sempat syukur. Sebab bukan semua kita sedar.